Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Karim Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sya'lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Yang dihormati ahli jawatan kuasa Surau An-Nur, para hadirin sidang jemaat yang dihormati sekalian, alhamdulillah, dengan izin Allah SWT serta taufik dayanya dapat kita bersama-sama pada waktu ini, waktu yang berkat, Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari, iaitu hari Jumaat, dan penghulu bagi segala bulan, iaitu bulan Ramadan. Jadi sempena dengan nuzulul Quran. Likulli maqalin maqam, likulli maqamin maqal. Setiap apa yang nak diperkatakan itu biarlah bersesuaian dengan dengan keadaan situasi semasa. Jadi saya sentuh pada waktu ini dalam anggaran masa lebih kurang dalam setengah jam lebih, berkaitan dengan nuzul Quran, yang mana kita sedia maklum bahawa Al-Quran ini ialah kalam Allah, yang satu ketika dulu kita pernah dengar kalam Allah yang tidak ada berhuruf, tidak ada bersuara, tidak ada tulisan. Ini kalam Allah yang ada pada sisi Allah SWT, yang mana kalau nak disuratkan kalam Allah ini, nescaya tidak tersurat oleh ranting-ranting kayu yang ada di muka bumi ini dan lautan samudra sehingga kering, dan didatangkan beberapa lautan samudra lagi untuk menjadi dakwat. Nescaya tidak tersurat kalam Allah itu. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Seterusnya dalam surah An-Nisa, maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu, iaitu keyakinan kamu, kepercayaan kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab Al-Quranul Karim yang telah diturunkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada kitab-kitab yang telah diturunkan dahulu daripada itu, seperti Taurat, Injil, Zabur. Ini dah ayat 36 surah An-Nisa. Ini dalil menunjukkan bahawa kita dituntut wajib mempercayai kalamullah ini. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Kalam yang qadim, yang sentiasa ada berserta dengan zat Allah SWT. La yumallu sama'uhu, yang tidak membosankan kita mendengarnya. Jadi sempena dengan nuzul Quran ini, kita kena faham bahawa turunnya Al-Quran bukan seperti kita turun ke Kelang, turun ke Kuala Lumpur,
Kerana Al-Quran diturunkan sebagai, walaupun perkataan nazala ataupun turun, nuzulul Quran, penurunan Al-Quran, tetapi sebenarnya nak menyatakan kepada kita pemberitahuan, al-i'lam. Quran itu diturunkan sebagai pemberitahuan, perkhabaran. Jadi kita kena faham bahawa Al-Quran adalah merupakan satu-satunya mukjizat. Mukjizat mana perkara yang melemahkan pakar-pakar sastra yang ada di zaman Nabi di awal kedatangan Islam. Asrun fi sadril Islam, awal kedatangan Islam, yang mana mereka ini berpidato, berprosa, tetapi tidak dapat menandingi pidato yang didatangkan oleh para sahabat yang terkesan dengan ayat-ayat Quran. Sebab itu apabila sahabat-sahabat Nabi mula menghafal Al-Quran dan berkhidmat untuk mempertahankan agama Islam melalui dalil-dalil Al-Quran, maka Allah panjangkan umur mereka daripada 60 tahun jadi 160 tahun, 120 tahun. Ini salah satu daripada faktor yang boleh memanjangkan umur kita, ialah kerana kita mempertahankan agama Allah di muka bumi ini. Ini boleh memanjangkan umur, kerana umur yang berkat. Jadi Al-Quran asalnya datang dari Allah Ta'ala, diturunkan sekaligus. Maknanya Al-Quran ni ada kala diturunkan sekaligus ke Baitul Ma'mur di Lauh Mahfuz, yang tidak boleh dikaifiatkan bagaimana macam mana rupanya. Lauh tu papan batu, Mahfuz terpelihara. Jadi macam mana, bagaimana tak payah dipersoalkan. Kerana medan pemikiran kita dalam soal yang berkaitan dengan akidah begitu terhad sekali. Kita tak boleh menjangkau pemikiran kita nak menyatakan bagaimana macam mana. Kemudian daripada Baitul Ma'mur diturunkan ke Baitul Izzah. Begitu juga dalam keadaan sekaligus. Kemudian daripada Baitul Izzah ini, kiblat bagi para malaikat yang kalau dijatuhkan batu daripada Baitul Izzah akan jatuh betul-betul bertentangan dengan bumbung Kaabah. Ini Baitul Izzah namanya. Maka daripada Baitul Izzah, malaikat Jibril ditugaskan untuk menurunkan Al-Quran kepada Nabi SAW. Seperti yang kita dengar ketika Nabi berada di Gua Hira, Ghari Hira ataupun Gua Hira, turunnya Quran, yang ayat Quran yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu malaikat Jibril menyerupai rupa parasnya yang asal, memeluk Nabi sambil berkata, Iqra ya Muhammad, baca olehmu ya Muhammad. Terus Nabi kata, ma ana biqari, aku tak boleh baca. Nabi sendiri tegaskan bahawa dia tak boleh baca. Kemudian Nabi pun balik bertemu isterinya Sayyidatina Khadijah sambil berkata, zammiluni zammiluni, selimutkan aku, selimutkan aku. Jadi ini sejarah penurunan Quran. Pendek ceritanya, Quran diturunkan pada peringkat awalnya di Gua Hira, yang ketika itu Nabi beruzlah, meninggalkan, mengasing diri. Uzlah itu makna mengasing diri daripada kaum jahiliah yang menyembah patung berhala, dan duduk beribadat. Yatahannas makna duduk ibadat dalam Gua Hira. Kemudian ada riwayat, ada sebutan Al-Quran yang lain disebut Nabi tergopoh gapah hendak membaca Quran. Jadi dalam keadaan tergopoh gapah itu Allah tegur. Dia kata, la tuharrik
jangan kamu menggerakkan lidahmu. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau menggerak-gerakkan lidahmu ya Muhammad kerana bergopoh-gapah untuk menguasai Al-Quran itu. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kamilah yang menghimpunkan Al-Quran itu ke dalam dadamu ya Muhammad. Jadi kalau kita berpegang kepada dalil Quran ini menunjukkan bahawa berkorban untuk belajar Quran perlu ada di dalam sanubadi kita. Malam-malam tadarus Ramadan, kumpulan-kumpulan telah dibagi. Tapi ada setengah tu bila ditegur oleh ketua yang menjadi ketua kumpulan, dia kata itu tak betul tu. Orang yang kena tegur tadi dah mula berkata dalam hati, nak aku tinggal kan. Dah mula merajuk, tinggal seorang. Lama-lama tak nak baca, senyap aja dah merajuk. Seorang lagi tegur, dia betul-betul kan, tak betul-betul kan juga, asyik salah aja. Lama-lama asyik salah aja, baik ku tinggalkan aja. Dah dua orang tak ada mengaji. Ada seorang lagi pelik, dia baca semua betul, tak ada kena tegur. Lama-lama dia kata, semua betul, tak ada kena tegur, baik tak payah mengaji. Dah berapa orang. Jadi ada aja alasan tak nak terus mengaji. Sedangkan membaca Al-Quran ketika bertadarus itu ganjaran pahalanya besar. Lebih-lebih lagi kita berada di dalam bulan Ramadan. Sebab itu sebelum kita duduk dalam majlis tadarus Quran, tanamkan semangat perjuangan yang mendalam. Ditegur macam mana pun kita tetap menerima. Kalau rasa sedih, biar menangis depan-depan, tak apa. Pasal dalam Quran ni dia kata, Iqra'ul Quran, baca Quran walaupun kamu tak nak menangis, buat-buat menangis. Sampai begitu sekali. Saya dulu kecil-kecil kalau mengaji, asyik nak menangis saja. Baca bawa balik bata je. Sampai orang mengajar pun tak boleh nak mengajar. Asyik nak menangis, asyik nak menangis itu. Ya? Sedih no nak baca Quran, bawa balik bata je. Tapi alhamdulillah, berkat kita tabah dari seorang guru kepada seorang guru, daripada seorang guru kepada seorang guru, sampai dah ada yang meninggal dah semua, akhirnya boleh baca Quran. Masa saya di Madinatul Munawwarah dulu, satu orang pelajar Afrika dia tegur Ustaz Syekh Abdul Bar. Dia kata, Syekh, engkau belajar Quran berpuluh-puluh tahun, engkau jadi alim. Aku baca Quran baru setahun, tapi aku baca super macam kau je. Super je. Tapi jangan sama. Pasal orang yang belajar lebih lama lagi hebat ganjaran pahalanya. Sebab itu dalam belajar Quran ni disebut Iqra'ul Quran, Ta'allamul Quran, Wa'allamuhu, Wa'allimuhu. Ya, belajarlah Quran, kemudian bila dah pandai, ajar Quran. Itu dalam satu hadis. Pasal apa? Kalau kita tak berazam untuk membetulkan bacaan Al-Quran, ditakuti bacaan kita salah. Ya. Bila dah salah, kita tak ada azam untuk belajar. Jangan sampai tak ada azam nak belajar Quran, takut Quran laknat kita. Rubba qari'in wal Qur'anu yal'anu. Berapa banyak orang baca Quran tapi Quran melaknat dia. Ini bukan nak bagi tahu supaya orang tak pandai baca Quran tak payah baca. Bukan begitu. Tak pandai baca Quran dituntut belajar. Talabul ilm faridah. Tuntut ilmu hukumnya wajib. Sebab itu kita kena merendah diri dengan Quran. Kena tawaduk. Kerana Quran akan menemani kita dalam kubur. Ini satu-satunya mukjizat yang kekal abadi sampai hari ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara Al-Quran.
Di sini ada satu hadis daripada Abdullah bin Abbas, anak pak saudara Nabi radhiyallahu anhuma, bahawa Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni orang Yahudi asalnya tapi dah masuk Islam. Bila dia masuk Islam maka baik Islamnya. Dia datang dengan serombongan daripada kaumnya, kaum Yahudi, datang menghadap Rasulullah. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami beriman kepada kamu dan kami beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada kamu dan kepada Nabi Musa dan kitab Taurat dan juga kepada Uzir, dan kami kufur, engkar, derhaka terhadap yang lainnya dari kitab-kitab rasul-rasul." Dia tak sebut sini ya seperti Zabur, mana dia nafikan Zabur. Mendengarkan yang demikian, maka baginda SAW bersabda, "Itu tak cukup," kata Rasulullah kepada Abdullah bin Salam. "Bahkan hendaklah kamu beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya Muhammad, termasuk kitabnya Al-Quran, dan kepada tiap-tiap kitab diturunkan sebelumnya, walaupun dalam bentuk lembaran, suhufi Ibrahim wa Musa." Dari Maqal bin Yasar radhiyallahu anhu dari Nabi SAW sabdanya, "Berimanlah kamu kepada kitab Taurat dan berimanlah kamu kepada Injil dan kitab Zabur, dan hendaklah kitab Al-Quran pula menjadi panduan yang cukup meliputi cara hidup kamu. Al-Quranu imamuna wa dusturuna." Quran jadi ketua kita dan perlembagaan kita sebenarnya, ya. Sebagaimana yang ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Sebagaimana yang sedia diketahui bahawa tujuan Rasulullah itu diutus oleh Allah ialah untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama, ajaran-ajaran ataupun hukum-hukum, cara dan peraturan hidup kepada umat manusia untuk mencapai keselamatan di dunia dan kebahagiaan di dalam dan kekal abadi di akhirat. Jadi kalau begitu, ajaran dan hukum-hukum yang telah diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulnya itu melalui malaikat Jibril. Kemudian timbul soalan, kenapa malaikat Jibril, tak ada malaikat lain ke yang patut menguruskan penurunan Al-Quran ini? Dalam kitab Manahilul Aufan fi Ulumil Quran menyebutkan bahawa ketika Allah Ta'ala menyuruh malaikat semua sujud kepada Nabi Adam, jadi malaikat yang mula-mula sekali mengangkat kepala ialah malaikat Jibril, Sayyidul Malaikah. Maka terus diberi tanggungjawab untuk menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun Taurat, Injil yang ada pada hari ini telah diselewengkan, ya, telah diselewengkan dari segi makna, dari segi pengertian, dari segi pengajaran, sehingga mereka yang menyelewengkan Taurat dan Injil ini tidak mendapat apa-apa habuan ibadat. Macam kita ada macam-macam, sembahyang, puasa, zakat, haji, semua berdalil-dalilkan Quran. Tapi bila Taurat, Injil dah diselewengkan, maka tak ada habuan. Yuharrifunal kalima am mawadhi'i wa nasu hazzam mimma zukiru bih. Nasu tu lupa, habis. Hazzan, habuan, apa yang diperingatkan kepada mereka tentang Taurat dan Injil. Ini kerugian besar kepada umat yang telah menyelewengkan kitab-kitab mereka. Sebab itu Allah misalkan mereka seperti kamathalil himar yahmilu asfara, seperti bagal ataupun himar, keldai yang membawa kitab-kitab. Kamathalil himar yahmilu asfara, bawa kitab aja, tapi tak kerti apa isi kandungan kitab. Jadi ajaran-ajaran dan hukum-hukum yang telah diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulnya itu melalui malaikat Jibril. Melalui malaikat Jibril, ada yang telah terhimpun dalam kitab-kitab suci, ada yang terhimpun dalam lembaran-lembaran surat iaitu suhuf,
dan ada pula yang tidak diterangkan perihalnya ataupun keadaannya. Adapun kitab suci Al-Quran yang ada pada kita pada hari ini adalah gambaran daripada kalamullah. Gambaran maknanya dalam istilah kita photostat, tapi yang sebenarnya kalamullah itu kena dihormati, kena dimuliakan. Kalau Quran ada di rumah-rumah kita, jangan letak apa-apa buku di atas Quran. Jangan letak majalah-majalah. Quran diletak pada tempat yang tinggi. Kalau tidak, Quran melaknat kita. Al-Quranu hujjatun laka au alaika. Quran menjadi hujah yang mendatangkan kemunafaatan bagi kita. Ada kalanya Quran menjadi hujah kebinasaan ke atas kita. Itu ibarat ayat yang didatangkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana sabdanya, Al-Quranu hujjatun laka. Laka tu kemunafaatan. Au hujjatun, Al-Quranu hujjatun laka au alaika. Ala lil halak, atas kebinasaan ke atas kamu. Sebab itu kita dituntut mendampingi Al-Quran. Kitab suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul yang terakhir sekali, ialah kitab suci yang akhir sekali, yang membatalkan, yang memansuhkan kitab-kitab suci yang terdahulu. Al-Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dalam masa umat manusia, terutama kaum Yahudi dan Nasrani, berada dalam persengketaan, tuduh menuduh, kutuk mengutuk, sambil berkata laisal yahudu ala nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatul yahudu ala syai'. Orang Yahudi kata orang Kristian tak ada apa satu, orang Kristian kata orang Yahudi tak ada apa satu. Kutuk-kutuk, cela-mencela. Na'udzubillah min zalik. Dan perselisihan dalam berbagai-bagai masalah, termasuk masalah uluhiyah ataupun ketuhanan. Ini ketuhanan, mengesahkan Allah Ta'ala dari segi ketuhanan, diterjemahkan sebagai al-istighna'u an kulli ma siwahu, al-iftiqaru ilaihi ma adahu ilaihi. Makhluk berhajat kepada Allah, sedangkan Allah tak berhajat pada makhluk. Itu ayat dia, al-istighna' an kulli ma siwahu. Allah terkaya diri, tidak berhajat kepada selainnya. Sebaliknya yang selainnya itu seperti makhluk berhajat kepada Allah. Kita ni semua berhajat pada Allah, Allah tak berhajat pada kita. Kalau semua pakat-pakat derhaka, tak hendak penuhkan masjid, surau, madrasah, tak hendak menghadiri majlis-majlis ilmu, engkar derhaka, sikit pun tak memiskinkan Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau semua pakat penuh masjid, surau, madrasah, beramal ibadat, sikit pun tak mengkayakan Tuhan, Allah tetap macam itu juga. Jadi sebab itu dikatakan al-istighna'u an kulli ma siwahu, al-iftiqaru ilaihi ma adahu ilaihi. Begitu juga mereka berbala tentang kerasulan. Masing-masing pihak membenarkan pihaknya dan menyalahkan yang lain. Salah menyalah, kutuk mengutuk, cela mencela antara satu sama lain. Tak ada apa kesudahan. Satu kaum yang Allah torture dia, tercengang-cengang sampai akhir zaman, sampai kiamat, sambil berkata, Nabi Isa ni dibunuh ke tidak ke, dibunuh ke tidak ke, dibunuh ke tidak ke. Kita ahli sunnah wal jamaah senang aja, ya, wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Tidaklah Nabi Isa itu disalib, tidaklah Nabi Isa itu tidak dibunuh, tetapi menyerupai akan dia oleh orang lain. Serupa sebiji betul-betul macam Nabi Isa, lalu mereka salib. Yang mereka salib itu bukan Nabi Isa. Nabi Isa diangkat ke langit. Itu dia. Itu wajib kita percaya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Al-Quran itu mempunyai dua tugas.
Tugas yang besar pertama, mengakui kebenaran yang terkandung dalam kitab-kitab suci yang terdahulu daripadanya, seperti Taurat, Injil, Zabur, mengenai beribadat kepada Allah semata-mata daripada zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih. Peribadatan kepada Allah semata-mata. Inna dina indallahil Islam. Itu pun sebut raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani dustura. Beriman kepada rasulnya. Itu semua kandungan-kandungan di antara yang paling utama yang terkandung dalam kitab-kitab di zaman silam. Intipati daripada kitab-kitab zaman dulu. Menjalankan kebenaran dan keadilan, berakhlak dan budi pekerti yang mulia dengan sifat-sifat yang mulia, mengakui benar adanya balasan pada hari akhirat. Kita wajib percaya bahawa kita semua akan dibalas di hari akhirat. Besok kita akan dibangkitkan daripada kubur kita masing-masing. Fa idza ja'ati sakhah, apabila ditiup sangkakala yang kedua. Itu kita kata tugas yang pertama Quran. Yang kedua, mengawasi kitab-kitab yang tersebut serta mendedahkan Quran berperanan mengawasi kitab-kitab tersebut, Taurat, Injil, Zabur, serta mendedahkan perubahan, pindaan-pindaan dan tokoh tambah yang terdapat pada kitab-kitab itu sebenarnya dari pecahkan tembelang oleh Quran. Ya, maknanya penyelewengan yang berlaku pada Taurat, Injil, semuanya telah didedahkan oleh Al-Quranul Karim yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Kalau tak nak percaya juga, saja menempah neraka jahanam. Na'udzubillah min zalik. Ya. Hakikat ini ditegaskan oleh Allah Ta'ala dalam Quran dan suratul Ma'idah. Dan kami turunkan kepada kamu, wahai Muhammad, kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk mengesahkan benarnya kitab-kitab suci yang terdahulu daripadanya dan untuk memelihara serta mengawasinya. Jadi untuk meringkaskan, saya terjemah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata Ali bin Abi Thalib, ingatlah, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, awaslah, ama, bukan amma tapi ama, ketahuilah, jangan tak tahu. Itu dalam kalau ikut terjemah bahasa Arabnya. Ketahuilah sesungguhnya akan berlaku kekacauan dan balak bencana yang besar. Aku bertanya, apakah caranya untuk menyelamatkan diri dari bencana tadi, kebencanaan yang besar itu ya Rasulullah? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, caranya ialah berpegang teguh kepada ajaran kitab Allah. Ya, makna Al-Quran mengandungi kisah-kisah perihal umat-umat yang terdahulu dari kamu. Sebut saja kaum Nabi Nuh, kaum Ma'ad, kaum Samud, kaum Irama, kaum Bani Israel, kaum Lut. Semuanya diterangkan dalam Quran. Dan juga Quran menerangkan berita perkara-perkara yang akan datang sesudah kamu. Berita-berita yang akan datang. Kerana Quran itu mukjizat. Jadi Quran menerangkan perkara-perkara, berita-berita perkara yang akan datang sesudah kamu, serta hukum-hukum mengenai apa yang berlaku di antara kamu. Quran bila dikaji, diselidik, maka kita akan dapat jalan-jalan penyelesaian. Kitab Allah Al-Quran dialah yang menjadi pemutus, hukum qat'i, hukum pemutus antara yang benar dengan yang salah. Quran bukanlah keterangan yang olok-olok. Sesiapa jua dari golongan yang sombong rangah, angkuh sombong, meninggalkan Al-Quran dengan tidak menurut hukum hakamnya, maka ia akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesiapa yang mencari
hidayat ataupun petunjuk dari yang lain daripada Al-Quran, maka akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ialah tali hablullah. Al-Quran ialah tali Allah yang teguh lagi kukuh, dan dialah pengajaran yang menjadi ikutan, dan dialah juga as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Dialah kitab yang dengan sebab berpegang teguh kepada ajarannya, ajaran Al-Quran, maka hawa nafsu seseorang tidak akan menyeleweng atau terpesong. Dan dialah kitab yang kalimat-kalimatnya tidak akan bercampur baur, tidak bercampur aduk, atau berlaku kesamaran dengan kata-kata makhluk. Dia tak ada bercampur aduk, dia tak ada mengelirukan. Dan alim ulama pula tidak akan merasa puas daripada menyelidik, mengkaji isi kandungan Al-Quran. Lagi dikaji, lagi didapati kelemahan yang perlu dikaji lebih mendalam. Itu maksud daripada hadis ini. Demikian juga keindahan Al-Quranul Karim, kemanisan dan kelazatan membacanya tidak akan susut atau hilang meskipun ia dibaca dengan berulang-ulang. Dan kandungan Al-Quranul Karim itu begitu menakjubkan, memelikkan. Tidak ada berkesudahan. Dialah Al-Quran, kitab yang menjadi sekumpulan jin semasa mendengarnya tidak tertahan hati menerimanya, sehingga jin tadi memujinya dengan berkata, sesungguhnya kami mendengar bacaan Quran yang menakjubkan, yang memimpin ke jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Demikian juga sesiapa yang memperkatakan sesuatu berdasarkan kitab Allah, iaitu Al-Quranul Karim, maka benarlah perkataannya. Ini menunjukkan bahawa dalam pidato, dalam khutbah, mesti diselitkan dalil-dalil Al-Quran, Quranul Karim, serta diterjemah secara mendalam. Ini kerana mengikut sunnah Nabi, perjalanan hidup Nabi yang telah berjaya mendidik para sahabat selama 23 tahun, terutama di Makkah Al-Mukarramah, sebelum terbinanya Daulah Islamiah di Madinatul Munawwarah, sebagaimana pengiktirafan Allah Subhanahu wa taala terhadap tugas Nabi. Yatlu alaihim ayatihi, dibacakan kepada mereka itu ayat-ayat, maknanya Al-Quran. Yatlu alaihim ayati, yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim. Wa yuzakkihim tu maknanya dikilaukan jiwa para sahabat dengan dalil-dalil Quran. Wa yuzakkihim, sebab itu dalam ayat yang lain disebut qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya mencapai kejayaanlah orang yang mengilau akan jiwa dia.
Dia tak sebut taharah. Taharah ini biasanya digunakan dalam bab-bab fiqh. Hadza babun fi bayani taharah. Ini satu bab pada menyatakan tentang kebersihan. Tapi dalam ayat ini dia sebut qad aflaha man zakaha. Sesungguhnya mencapai kejayaanlah orang yang mengilaukan jiwa dia. Kilau maknanya dipolish jiwa, hati tu dibersihkan daripada segala sifat-sifat yang tercela pada syarak, seperti riak, takabur, ujub, pecah belah, acum-mengacum, kutuk mengutuk, cela-mencela, maki amun, bergaduh, berkelahi, bersenggit, tak bersefahaman. Nauzubillah min zalik. Ini Nabi dah didik para sahabat. Sebab itu apabila mereka berada di Madinatul Munawwarah, akhirnya mereka dapat membela daulah ataupun kerajaan Islam di Madinatul Munawwarah, dan akhirnya Nabi berjaya mensedarakan antara Muhajirin dan Ansar dalam tempoh 5 bulan saja. Jadi bersedara habis semua. Golongan Muhajirin dan Ansar jadi bersedara. Demikian juga sesiapa yang memperkatakan sesuatu dengan berdasarkan kitab Allah itu, benarlah perkataannya. Sebab itu bila kita nak mengambil dalil-dalil, dalil-dalil daripada Al-Quran, biarlah ayat yang kita ambil itu biar lengkap. Contoh seperti kita dengar pada akhir khutbah kedua, didatangkan dengan dalil-dalil Quran yang lengkap. Dia tak boleh pendek-pendek ayat, tak boleh. Dia kena kemas ayat itu bagi dapat faham. Dan sesiapa beramal dengan ajaran Al-Quran, maka dia diberi ganjaran pahala. Pahala berganda-ganda. Dan sesiapa yang membuat keputusan berdasarkan hukum hakam Al-Quran, maka adillah keputusannya. Dan sesiapa yang berdakwah supaya orang ramai menurut ajaran dakwahnya itu, dakwah dengan makna agama Islam, Islam dengan makna dakwah, serupa. Perkembangan Islam di tanah Melayu, perkembangan dakwah di tanah Melayu, serupa kataannya. Sesiapa yang berdakwah supaya orang ramai menurut ajarannya, sudah tentu ia dan mereka beroleh hidayat, petunjuk ke jalan yang lurus. Jadi tuan-tuan sekalian, saya telah uraikan dalil-dalil Quran tentang betapa pentingnya Al-Quran supaya kita mendampinginya selalu. Jangan kita tinggalkan. Kalau kita tinggal, kita dilaknat oleh Al-Quran. Wattakhazul Qur'ana mahjura. Mereka mengambil Al-Quran dengan berhijrah, meninggalkan Quran, tak nak baca. Susah macam mana pun kena belajar. Jangan saya nak baca Quran tapi saya tak pandai. Habis macam mana? Ada pula bagi petua kata tak payah baca, tak boleh baca. Ada ke macam itu? Mana ada semangat perjuangan untuk menuntut ilmu kalau macam itu? Kena bagi semangat. Itu semua jihad kita kat dunia ni, supaya kita mendampingi Quran. Di zaman Rasulullah dulu, sahabat bila membaca Quran, turun cahaya daripada langit, namanya malaikatu kiramin bararah, bercahaya-cahaya sampai kuda mereka menjerit-jerit terkejut. Jadi tuan-tuan, setakat ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan jadi bahan renungan kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda, ja'alna min ibadika salihin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna salatan wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'budana wa tamim taqsirana ya Allah bi rahmatika ya arhamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu.